saya pergi kuliah jam 9 pagi pula. Sebab di sini pondok pewaris ni ialah pondok warga emas. Jadi pengurusi dia minta saya mengajar sini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Aris Farhan. Kalau kenal lah Ustaz Aris Farhan ni kira terkenal ni, Ustaz yang banyak berceramah merata lah. Jadi Ustaz Aris Farhan ni dia orang asal sini, Felda Gedangsar. Jadi dia buka lah pondok ni, pondok pewaris ni. Jadi ramai yang datang ni nanti ramai yang datang dalam mungkin dekat 100 orang lah kot yang datang. Orang kebanyakan ni semuanya warga emas lah. Jadi dia kata warga emas ni, jadi mereka minta supaya jangan mula lewat sangat. Mulanya saya minta nak mula pukul 9.30 pagi. Tapi dia kata, Ustaz Aris kata orang warga emas ni dia susah sikit 9.30 tu. Jadi nak start pukul 9 juga. Jadi pasal itu oleh kerana tak ada cara lain. Jadi saya datang awal dekat sini, dekat Felda, dekat pondok ni. Saya kuliah online dululah di pejabat pondok. Pukul 9 saja habis, terus saya terus ke sebelah lah untuk kuliah seterusnya. Itu dia kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau sekiranya dengar banyak bunyi-bunyi bising ke apa nanti, minta maaf lah kerana mereka akan sampai kejap lagi dan mereka akan baca maksurat dulu, berselawat semualah. Itu dia. Mungkin ada, kita akan dengar bunyi-bunyi macam-macam nantilah. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita sambung muka surat 30. Muka surat 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris yang ke-7 daripada bawah. Yang di kitab, lihat muka surat 30, baris yang ke-7 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang bermaksud bahawa segala mereka itu yang beriman dan beramal akan amalan yang saleh-saleh adalah bagi mereka itu beberapa syurga. Jannatul Firdaus itu tempat duduk kemuliaan. Baik. Jadi para muslimat, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat ni setelah Allah Ta'ala menjelaskan pada kita mengenai ancaman Allah kepada golongan manusia yang tidak beriman pada Allah, kepada manusia yang kafir dengan ayat-ayat Allah, kepada manusia yang kafir, yang ingkar dengan pertemuan, kepada manusia yang mensia-siakan amalan mereka, dan kepada manusia yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah dan Rasul-Rasul Allah dipermainkan oleh mereka. Jadi golongan ini kata Allah akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Inilah amaran, ancaman Allah kepada golongan tersebut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bila saja habis Allah jelaskan pasal ancaman itu, terus pada ayat hari ini Allah cerita pula pembalasan kepada manusia yang beriman dan beramal soleh. Inilah kata ulama tafsir kata dalam Quran ni dia ada targhib dan tarhib. Yang bermaksud ada ayat yang menakutkan dan kemudian ada ayat yang menggembirakan. Itu dia. Sebagai satu kaedah motivasi, semangat daripada Allah dan satu ingatan daripada Allah. Sebab itu bila kita baca Quran, bila ada ayat pasal neraka, lepas tu Allah cerita ayat pasal syurga pula. Ataupun cerita syurga dulu, lepas tu cerita neraka pula. Begitu kaedah dia. Yang mana nak kata ni kaedah targhib dan tarhib. Yang bermaksud muslimin dan muslimat kaedah yang mana Allah beri ancaman, yang menakutkan, memberi amaran, dan kemudian Allah beri semangat menggembirakan. Ancaman kepada mereka yang berdosa, kepada mereka yang maksiat. Jadi bila kita dengar ancaman macam tu, kita pun takut, tak berani buat dosa, tak berani buat maksiat. Jadi kemudian Allah cerita pula pasal ayat-ayat tentang syurga. Ini sebagai motivasi daripada Allah.
Allah nak bagi semangat pada kita jadi orang beriman, jadi orang beramal soleh, jadi orang bertakwa pada Allah, yang mana kita akan dimasukkan ke syurga Allah. Inilah dia kaedah yang Allah susun di dalam Al-Quran. Pasal itulah para muslimin dan muslimat, ulama menjelaskan pada kita kaedah penyusunan Quran dia dipanggil sebagai tauqifi. Tauqifi minallah. Iaitu satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Maknanya nak kata Quran ni semua yang ada padanya mukjizat belaka Quran ni. Sampai susunan ayat Quran itu pun adalah mukjizat. Adalah kehebatan. Itu nak kata Quran ni. Sampai penyusunan itu pun, penyusunan ayat macam ni, macam ni, macam ni, ada ayat macam ni. Penyusunan ayat itu pun ulama kata merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Al-Quran. Yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, muslimin dan muslimat. Nak kata hebatnya Quran itu. Sebab itulah ulama kata tak boleh kita baca Quran, lepas tu kita terbalikkan ayat-ayat dia. Tak boleh lah. Itu dia. Ada setengah orang ni dia baca Quran daripada ayat bawah sampai naik ke atas. Itu tak boleh pasal dah melanggar penyusunan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi pasal itu kita baca Quran, bacalah dengan berilmu. Kita baca Quran, bacalah dengan penuh adab, mengikut penyusunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimin dan muslimat, ayat hari ini cerita pasal orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya bagi golongan manusia yang beriman dan beramal soleh. Inilah selalu kita dengar ayat macam ni. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya beriman dan beramal soleh. Kita beriman yang bermaksud kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam muqaddam apa yang tanya soalan ni? Jangan saya tengok. Dalam muqaddam baca dari bawah naik ke atas. Baca macam mana muqaddam? Dari bawah naik ke atas. Yang saya kata yang tak boleh ni macam contoh Contohnya macam mana? Kita baca Al-Fatihah. Contoh baca Al-Fatihah. Kita start daripada ayat ke-7. Itu maksud dia. Macam kita start daripada ayat ke-7 naik ke atas. Tu yang baca siratal ladzina an'amta alaihim habis tu. Lepas tu kita naik ke atas. Ihdinas siratal mustaqim. Yang itulah tak boleh. Itulah maksudnya. Pasal apa saya cakap macam ni? Pasal ada benda tu. Pasal ada benda tu dibuat. Ada sungguh. Sebab saya dah dengar dalam radio. Saya dengar salah satu radio. Saya tengok radio mana. Dia interview seorang ni. Sebab orang ni katanya hafiz Quran. Dia guna satu kaedah mantap lah katanya. Jadi dia punya power, dia punya ingat Quran tu sampai dia boleh ingat, boleh baca daripada bawah ke atas. Orang dengar macam power. Tapi sebenarnya hukumnya tak boleh macam tu. Tak boleh. Dia baca start daripada ayat bawah. Ayat ke-10, naik ke-9, naik ke-8, naik ke-7. Tak boleh macam tu. Walaupun kuat ingatan dia, walaupun hebat cara kaedah hafalan dia, tapi tak boleh kaedah macam tu. Tak boleh. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia jadi cacar merebak. Dahlah susunan tu Allah tetapkan. Itu pasal itu kita mengaji Quran, kita hafal Quran, ilmu lain kita kena ada. Yang kata ilmu ulum Quran. Ulum Quran ada bahas benda ni. Bahas pasal tauqifi minallah. Penetapan susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita masuk Ramadan ni. Kita masuk Ramadan ni, muslimin dan muslimat, kita akan bertadarus Quran. Bertadarus Quran ini asasnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal malaikat Jibril bila masuk Ramadan, malaikat Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa itulah Nabi akan membaca Quran di hadapan Jibril. Nabi akan baca ikut penyusunan tu. Dari situlah penyusunan itu berlaku. Bila saja Nabi membaca Quran di hadapan Jibril alaihi salam. Ini kata tauqifi minallah wa rasuli. Penetapan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para muslimin dan muslimat, ada ulama-ulama Quran dijelaskan pada kita.
Kita yang menjadi imam, jadi imam solat. Kalau rakaat pertama kita baca lepas Fatihah, kita baca surah apa? Contoh surah, kita baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian rakaat kedua kita baca surah apa? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Boleh tak boleh macam tu? Ni saya tanya ni, boleh tak boleh? Boleh tapi tak ikut aturan, Ustaz. Ada ulama kata hukumnya makruh baca macam tu. Pasal apa? Tak ikut aturan tadi. Sepatutnya baca rakaat yang pertama surah apa Al-Ikhlas, rakaat yang kedua baca surah An-Nas. Yang tu boleh. Kadang-kadang dia baca surah ayat yang rakaat pertama surah Ali Imran. Rakaat kedua baca surah Al-Baqarah. Sembayang tu sah. Tapi nak kata tidak ada adab, ulama kata makruh. Tu jadi pasal itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maknanya kita baca tu jangan ikut penyusunan. Betul, tak cantik lah. Allah tetap dah. Allah yang tetapkan benda tu. Sebab itu kena ingat ni, ini satu tauqifi. Lepas tu ada al-munasabat pula. Al-munasabat ni kaitan ayat dengan ayat pun ada juga. Kaitan surah dengan surah. Apa kaitan surah Al-Baqarah dengan Al-Imran. Apa kaitan ayat dengan ayat tu. Itu pun dibahas oleh ulama. Pasal semuanya disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kena ingatlah di situ. Ini sebagai tambahan ilmu kepada kita. Baik. Jadi kembali pada ayat ni. Jadi Allah kata innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Itu golongan manusia yang yakin kepada Allah, yang percaya kepada Allah dan mereka beramal soleh. Ulama kata yang dimasukkan beramal soleh melakukan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para muslimin dan muslimat, kalau ingat dulu saya pernah baca satu ayat ni kita ulang balik bagi pengingat. Surah Ali Imran. Ya, baca ya. Surah Ali Imran. Mana ayat ni? Ayat tu saya ingat tapi nak cari tak ingat. Macam mana orang Melayu. Baik, jadi muslimin dan muslimat, kalau kita tengok pada surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 113 sampai 114. 113 sampai 114. Surah Ali Imran ayat 113 dan ayat 114. Ini ayat ni saya dah baca dulu, saya ulang balik. Firman Allah Ta'ala. Bagus. Ni puan apa? Pantas ni. Puan apa? Puan Azrina. Terima kasih. Jazakillah. Baik. Firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Yang bermaksud ahli kitab itu tidaklah sama. Di antaranya ada golongan yang telah memeluk Islam dan tetap berpegang kepada agama Allah yang benar. Mereka membaca ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran pada waktu malam. Semasa mereka sujud mengerjakan sembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji. Dan mereka pula segera pada mengerjakan berbagai-bagai kebajikan. Mereka yang demikian sifatnya adalah dari orang-orang yang soleh. As-solihin, orang-orang yang beramal soleh lah. Tu. Jadi pada ayat ni Allah sebut apakah sifat, apakah yang kata amalan-amalan orang yang beramal soleh. Baik. Jadi yang pertamanya kata Allah Ta'ala, iaitu mereka ni qa'imah. Ummatun qa'imah. Ummatun qa'imah maknanya apa? Umat yang tetap berpegang kepada agama Allah. Itu yang pertama. Ini kata manusia yang beramal soleh itu yang pertama umat manusia, umat Islam yang tetap berpegang kepada agama Allah. Maknanya ini soal akidah.
Ini yang Allah sebut tadi itu. Iman dan beramal soleh. Mana iman itu akidah. Jadi tak dikira amal soleh kalau iman tak betul. Tak dikira amal soleh kalau sekiranya akidah tak betul. Itu maksud dia. Jadi pasal itu kata Allah, ummatul qa'imah. Orang yang soleh ni, dia mesti umat yang tetap teguh berpegang pada agama Allah. Apa jadi sekalipun, apa saja ujian yang datang, apa saja kesusahan yang datang, apa saja halangan yang datang, mereka tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kata Allah, syarat yang pertama. Ingat ni, kita ulang balik. Kalau kita beramal soleh tak mana pun, kalau iman tak betul, akidah tak betul, tidak berpegang pada agama Allah, maka pada masa itu amal-amal kita menjadi sia-sia, haba'am mansura, macam debu-debu yang berterbangan. Sia-sia. Tu kena ingat, sebab pasal apa ditekankan perkara ni? Pasal ada orang yang beramal ibadat tapi tak ada ilmu. Pasal itu dia tak heran kalau akhirat dia rosak, pasal dia tak ada ilmu. Itu masalah. Ni Nabi dok peringat akhir zaman ni. Nabi kata muncul golongan manusia akhir zaman ni, apa dia? Antaranya ubadun juhalun, ahli ibadat yang jahil. Ada. Ibadat kuat tapi jahil. Ibadat macam-macam tapi jahil. Ada. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi dia pada masa itu dia tak kisah keimanan dia, keakidah dia tak kisah. Yang dia fokus ibadat aja. Pasal apa jadi macam ni? Pasal kejahilan. Tu. Ni bahaya. Sebab tu Allah letak syarat. Yang pertama, akidah mesti cantik. Ummatun qa'imah. Umat yang tetap teguh di atas agama Allah, yang bermakna akidah betul, iman mantap. Tu. Dan nak mencapai tahap tu mesti berilmu, menuntut ilmu. Sebab kita sebut benda ni berlaku, para muslimin dan muslimat, ada orang atas sejadah, bagus alhamdulillah ibadat sampai berjam-jam, cantik. Tapi ilmu dia tak nak menuntut ilmu. Dia tak nak mencari ilmu. Ini tak tepat. Sebab tu kadang-kadang ibadatnya kuat, tapi nak kata lidahnya tak jaga. Ibadat kuat tapi hatinya kotor. Hatinya busuk. Ni ada orang macam tu. Betul tak? Setuju tak saya cakap ni? Kita setuju? Senyap ni? Tidur? Setuju Ustaz, betul. Sajalah kita berinteraksi. Baik. Jadi itulah para muslimin dan muslimat. Jadi pasal itu nak kata, kita ni ibadat teruskan. Beramallah teruskan. Tapi ilmu kena ada, biar bagi mantap iman dan akidah kita. Itu. Jadi itu yang pertama kata Allah. Yang kedua kata Allah, mereka ni macam mana? Yasluna ayatillah. Mereka ni membaca ayat-ayat Allah. Ni yang kedua. Maknanya muslimin dan muslimat, kita terus membaca ayat-ayat Allah. Itu kena ingatlah. Baca terus ayat-ayat Allah ni. Setiap hari baca Quran, jangan tinggal. Saya pernah dengar satu syarahan daripada sahabat saya, almarhum Allahyarham Ustaz Ridwan Rahmat rahimahullah. Ni sahabat saya meninggal pada musim Covid dulu, dia kena Covid, dia meninggal dunia. Sahabat yang baik. Jadi saya dengar syarahan dia masa sebelum PKP tu, dia bersyarah di Shah Alam. Jadi dia kata ada ulama menyebut, dia kata. Ada ulama menyebut. Ulama kata, mana-mana manusia yang beriman pada Allah, mana-mana manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala, tapi dia tak baca Quran selama 5 hari, dia tak baca, maka pada masa itu dia sudah melakukan dosa yang besar. Haram bagi dia. Tu dia. 5 hari dah tak baca Quran, padahal kita beriman ni. Padahal kita beriman, tiba-tiba kita tinggal bacaan Quran selama 5 hari. Tak baca Quran. Jadi dia kata boleh jadi dosa besar di situ. Sebab kita beriman. Orang beriman kena baca Quran setiap hari. Muslimin dan muslimat. Kalau yang uzur tu lain ceritalah. Yang uzur ni bolehlah kita zikir-zikir gitu kan. Tapi yang kita ni, terutamanya orang laki-laki lah. Orang laki-laki ni, diutamakan dia kena membaca Quran setiap hari.
Kena baca Quran setiap hari, jangan tinggal lah. Sikit-sikit pun tak apa. Tu dia. Boleh dengar sebagailah. Muslimin dan muslimat. Dan solat tu solat. Solat tu solat. Luar solat tu kena baca juga. Tu solat tu memang kita baca. Itu jelas. Wajib baca Al-Fatihah. Itu jelas dalam solat. Tapi yang disebut di sini ialah luar solat. Sekurang-kurangnya setiap hari adalah beberapa ayat kita baca. Tu sepatutnya. Ni kena amal lah. Mana bukan ni lah, dah masuk Ramadan ni pun lagilah kan Ramadan ni kita insya-Allah lah. Jadi ulama kalau Allah suruh pada ayat ni baca ayat Quran. Yasluna ayatillah. Yasluna ayatillah ni para muslimat bukan maksud membaca semata-mata tapi mendalami memahami Al-Quran. Ini orang yang beramal soleh. Para muslimin dan muslimat, kita baca Quran, kita teruskan pada waktu yang sama mendalami Al-Quran itu. Mendalami Quran itu. Macam bulan Ramadan ni kita baca Quran, bertadarus disebut tadi. Alhamdulillah kita teruskan. Cuma nak kata pada waktu yang sama kena ada juga usaha mendalami ayat-ayat yang dibaca. Pasal itu dicadangkan bila kita tadarus Quran, biar ada juga tafsir di situ. Sebagai bacalah, ambil tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ambil, baca. Baca sikit-sikit lah, mana kita ambil sikit, baca satu juzuk dah, kita pilih mana-mana ayat, kita nak baca tafsir. Biar faham. Tu dia. Sebab itu saya ingatkan, walaupun kita masuk Ramadan ni, para muslimat, kita nak fokus ibadat macam-macam, tapi majlis ilmu jangan ditinggalkan. Ada juga sikit-sikit pun tak apa. Tu kena ingat para muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab kita nak beribadat, biarlah dengan berilmu. Baik. Jadi para muslimat, inilah yang kedua, baca Quran, kata Allah. Ini dia. Baca Quran. Kemudian yang ketiga, kata Allah, ana al-laili wa hum yasjudun. Yang bermaksud mereka ni ibadat pada waktu malam, mereka sujud. Maknanya orang yang beramal soleh ni, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dia boleh bangkit melaksanakan ibadat pada Allah pada waktu malam. Ingat, satu hari ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, ayyud du'a asma'. Ya Rasulullah, bilakah doa yang paling didengari oleh Allah? Maknanya bilakah waktu doa yang terbaik? Maka pada hadis ini Rasulullah kata ada dua waktu. Waktu yang pertama kata Nabi SAW iaitu setiap kali selepas solat fardu. Ba'da salatil maktubah. Fi kulli ba'da salatil maktubah, pada setiap solat fardu, selepas solat fardu, satu waktu yang sangat baik kita berdoa pada Allah. Tu kena ingat para muslimin dan muslimat, mana lepas solat fardu jangan tinggalkan doa, teruskan doa. Kita sembahyang berjemaah ke, sembahyang seorang-seorang ke, habis solat fardu berdoalah. Jangan tinggalkan doa. Kita nak cepat cara mana pun, urusan penting macam mana pun, masa kita bangun tu, dah habis solat kita terus bangun, boleh bangun. Sambil berjalan tu berdoalah. Yang penting lepas solat fardu berdoa. Yang lepaskan peluang. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, waktu yang kedua ialah fi jawfil lailil akhir, iaitu pada penghujung malam. Tu dia. Hujung malam ni yang kata kita bangkit malam ibadat tu lah. Pengakhiran malam, betul. Mana kita bangkit pada waktu malam ataupun pada waktu sahur, betul. Ni dia yang para Gemah Yasin nak buat ni. Bulan Ramadan ni apa, munajat sahur. Pukul 4, pukul 5 pagi. Tu dia. Nasib baik tak jemput saya. Jemput saya memang tak jadi apa. Tidur saya time tu. Tu dia para muslimin dan muslimat. Tapi nak kata itu dia. Mana pada waktu itu sangat terbaik. Sangat terbaik. 3/4. Betul. Betul lah tu. 3/4 malam kan. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, maknanya nak kata yang mana itu waktu yang terbaik. Bukan saja bulan Ramadan, setiap hari. Setiap hari. Apa bulan sekalipun. Maknanya bila bangkit pukul 5 pagi, pukul 4, 5 pagi, berdoa lah.
berdoa, insya-Allah. Ibadat, insya-Allah. Itu waktu yang cukup terbaik. Jadi pasal itu para muslimin dan muslimat itu juga orang yang beramal soleh, golongan solihin, golongan orang-orang yang soleh di sisi Allah Ta'ala. Mana mereka cubalah bangkit ibadat pada waktu malam. Terlibat setiap hari tak apa, buatlah takat mana yang boleh, takat mana yang mampu. Seminggu sekali pun boleh. Cubalah kan. Kita payahlah ustaz seminggu sekali. Tak apa, buatlah 2 minggu sekali ke, cubalah. Kan, mungkin orang kata hari biasa ni kerja kan payah, penat. Buat hari cuti kan. Hari cuti tu bangun pukul 5, tak apa, dan lagi. Pukul 5 pagi tu dan lagi, insya-Allah. Dan lagi kan, kita buat 2 minggu sekali ke, 11 sekali ke, buatlah tara mana, takat mana yang mampu lah. Paling-paling orang kata lah, paling apa bahasa dia? Paling koman lah. Paling koman setahun sekali. Tu paling koman lah kan. Kalau setahun sekali pun tak boleh, pergi mati je lah, senang cerita. Tu dia. Jadi tu para muslimin dan muslimat. Tu. Jadi mana kita usahalah, usaha. Lewat pun tak apa. Lewat pun tak apa. Sebelum subuh tu, ambil peluang. Tak sempat nak sembahyang, berdoa. Tak sempat nak sembahyang, istighfar. Banyak-banyak, insya-Allah. Itu waktu yang sangat terbaik para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, ini sifat yang ketiga. Adapun sifat yang keempat, kata Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tengok, orang yang beramal soleh ni beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Itu dia. Beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Itu. Ini orang yang beramal soleh. Muslimin dan muslimat. Mana kita sebut tadi, keimanan tadi sangat penting. Akidah tu sangat penting. Kalau akidah tak betul dan sebagainya, maka amal soleh kita tak dikira di sisi Allah Ta'ala. Okey, ini yang keempat. Yang kelima, kata Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang beramal soleh ni, kata Allah, mereka mengajak manusia melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tu. Mana mereka bangkit dakwah lah. Macam para muslimat dok buat, Gema Yasin ni dok buat ni. Ada link ni kita sebar habis-habis. Sebar ni dakwah. Walaupun kita bukan kita yang bercakap, tapi kita sebarkan link ni, link program Gema Yasin Nur Iman contoh, kita sebarkan untuk bulan Ramadan tadi. Kita sebarkan. Ini pun satu dakwah kita, niat kita dakwah nak ajak manusia buat baik, nak cegah mungkar ni. Tu dia. Sebab zaman pada hari ini muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebab zaman hari ini dahsyat. Banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran, kita sebut dah pada yang lepas kan. Zaman hari ini yang kata ilmu disekat, dihalang. Zaman hari ini dakwah dihalang. Zaman hari ini kemaksiatan dijulang-julang tinggi. Kemungkaran diangkat-angkat zaman hari ini. Itu dia. Yang berlaku pula semalam orang dok sebar apa dia pula? Sebar pasal apa? Ada pertunjukan gay ke apa? Gay daripada Thailand datang ke Kuala Lumpur. Orang laki-laki sadar belaka tapi pakai baju perempuan. Pakai seksi macam perempuan. Tapi sadarlah belaka. Tu. Walaupun yang terlibat tu orang kafir, tapi benda tu dibuat dekat negara kita. Negara kita dibuat. Itu yang jadi orang marah tu. Nak kata zaman hari ni cukup dahsyat lah. Tu. Jadi maknanya muslimin dan muslimat, ini kemaksiatan ni makin dahsyat. Saya tengok ada satu Facebook ada ustaz tu dia share satu konsert dekat Sabah. Dekat Sabah ada seorang penyanyi ni, tak tahulah apa nama penyanyi ni, perempuan lah, orang Melayu kita lah. Dia seksi lah, duk menyanyi seksi. Lepas tu dia masa dia konsert dia tu ramai datang lah, dia berjaya kan. Orang naik, masa dia menyanyi tu orang naik atas pentas bergelek dengan dia kan. Dia bangga. Dia masuk Facebook dengan bangga, dia kata mesti ramai ustaz-ustaz dia kata yang kecewa pasal malam tadi konsert berjaya tak datang bala Allah. Dia kata macam tu. Penyanyi tu disebut dalam Facebook dia kata mesti ramai ustaz kecewa. Ramai ustaz kecewa pasal konsert malam tadi ramai yang datang berjaya dan tak datang bala Allah pun.
Oh, tu. Lepas tu dia sebut bawah tu, dia maki, dia kata, jangan sibuk hal orang lah, pun macam korang ni bagus sangat. Macam-macam dia sebut. Yang kita sedih tu bila dia up status Facebook macam tu, yang bagi komen ramai yang sokong dia. Masya Allah, ramai. Semua puji dia habis-habis ni. Oh, tu dia. Itu nak kata akhir zaman ni para muslimin dan muslimat. Kemaksiatan, kemungkaran makin dahsyat, dijulang-julang tinggi. Adapun kebaikan, yang kata agama itu, yang kata kebenaran itu, terus ditekan. Jadi pasal itu para muslimin dan muslimat kita yang ada ni lah, kita nak beramal soleh ni, kita sebarkan dakwah kita. Laksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita sebarkan link kuliah kita, sebarkan link YouTube kita, sebarkan link Facebook kita. Kita sebarkan, kan? Dalam grup ni ada ramai, ratusan orang. Masing-masing main peranan. Sebarkan, ada yang daripada Brunei, ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Penang, daripada Perak, semua ada ni, sebarkan. Sebarkan. Ini sebagai usaha dakwah kita nak menyelamatkan manusia. Mak saya pada belakang sini link di Kelantan ni. Kerana Meru. Anak beranak saya pada link. Alhamdulillah. Baguslah. Tahniahlah. Masya Allah. Jadi teruskan. Teruskan. Kita contohilah tadi. Teruskan. Baik. Jadi kembali balik. Jadi ini sifat yang kelima. Adapun sifat yang keenam kata Allah, orang yang beramal soleh ni, wa yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melaksanakan kebajikan. Bersegera melaksanakan kebajikan. Lebih lagi bulan Ramadan ni, bersegeralah buat kerja-kerja kebajikan. Sebab Nabi SAW bila masuk bulan Ramadan, Nabi pertingkatkan kebajikan. Nabi dah buat kebajikan banyak dah zaman sebelum masuk Ramadan ni. Masuk Ramadan, Nabi tambah lagi. Tu muslimin dan muslimat, dari Melaka pun ada, alhamdulillah. InsyaAllah korbankan masa tidur. Itulah Ramadan ni. Maknanya kita ni sebarkan kebajikan. Kita ada kelebihan duit sikit, ada sikit harta, kita berinfak, bersedekah lah. Kita dengar mana-mana nanti ramai ustaz-ustaz yang dipanggil tu, mungkin ada ustaz-ustaz yang perlukan dana untuk sekolah, untuk tahfiz, untuk pondok, sebagainya. Kita infak pada ustaz-ustaz tersebut. Tu bulan Ramadan ni insya-Allah bergandalah pahala tu, pahala berganda, dan Allah akan balas balik dengan kebaikan yang lebih banyak lagi insya-Allah. Buatlah para muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Usahalah kita usaha insya-Allah. Kalau ada rasa duit banyak tu, tak tahu nak buat ke mana, boleh bagi saya insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat, yang mana apa orang kata, saya memang banyaklah sahabat-sahabat saya yang perlukan ada yang perlukan dana untuk buka pondok. Macam dekat pondok ni pun, pondok waris ni yang saya sedang berada ni pun, dia pondok percuma, orang datang dia tak minta iuran pun. Jadi dia berjalan ni ikut infak orang lah. Nak infak sini pun boleh, atau infak dekat pondok saya mengajar satu lagi di Lubuk Salak, Tanjung Malim pun boleh kan. Ataupun dekat pondok satu lagi saya mengajar di Kalompang pun boleh. Banyak tempat lah saluran tu, peluang kita nak dapat pahala tu banyak. Banyak muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. InsyaAllah lah. Jadi yang penting kita buat kebajikan itu. Ini sifat manusia yang soleh. Kata Allah, wa ulaika minas solihin. Mereka semua ni kata Allah dari kalangan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Tadi ada yang tanya pasal tafsir. Tafsir apa tanya pasal tafsir apa Tafsir yang kitab kita ni kah? Kitab kita ni tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Kau tanya yang tu lah. Tu. Saya pun tak tahulah soalan tafsir yang mana. Kalau tanya kitab tafsir yang saya baca ni ialah tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Okey. Jadi para muslimin dan muslimat itu antara sifat orang-orang yang soleh. Ini Allah sebut pada ayat ni, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang mula tadi Ustaz dia sebut. Yang mana Tafsir Pimpinan Rahman ke saya sebut tadi?
Yang pasal tadarus ke? Ya, Pasal betul Ustaz. Pimpinan Ar-Rahman yang masa tadarus tu. Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman ni keluaran jabatan ni lah, jabatan Islam kita lah. Pimpinan Ar-Rahman ni satu kitab tafsir yang lama, yang asalnya tahun 80-an kot dikeluarkan. Dah berkali cetak banyak dah. Dan kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni satu kitab tafsir yang mudah bahasa kita, dan dia tidaklah huraian panjang. Jadi tapi baca boleh faham lah. Jadi tafsir sikit-sikit. Dikeluarkan oleh Jaki, betul lah tu. Jadi dapatkanlah tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu, boleh dibaca lebih lagi masa tadarus nanti. Habis tadarus, ambil beberapa ayat, lepas tu kita hurailah dalam tadarus tersebut. Boleh muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Jadi kembali pada ayat ni, Allah jelaskan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Nak tunjuk tu saya tak ada sekarang ni. Saya tak ada. Boleh cari dekat Google lah. Banyak Pimpinan Ar-Rahman ni, banyak merata dijual merata-rata. InsyaAllah. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, Allah sebut pada ayat ni innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adalah bagi mereka itu beberapa syurga. Jannatul firdaus itu tempat duduk kemuliaan. Jadi Allah janji orang yang beriman, yang beramal soleh akan dimasukkan ke syurga firdaus. Jannatul firdaus. Syurga firdaus. Syurga firdaus, syurga yang tertinggi. Itu dia. Firdaus tu nama syurga lah. Orang ni nama firdaus, panggil apa? Daus. Daus. Daus dia panggil. Dia syurga firdaus ni syurga yang tertinggi. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Nabi jelaskan minta syurga firdaus. Nabi suruh bila kita berdoa pada Allah, minta pada Allah, minta kita syurga firdaus. Nabi kata ni syurga yang tertinggi, minta pada Allah. Tu muslimin dan muslimat, kita minta pada Allah. Sebab Allah janji orang yang beriman, orang yang beramal soleh dimasukkan ke syurga, bahkan syurga firdaus. Maka mintalah pada Allah macam tu. Minta muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita semua nak masuk syurga. Semua kita nak masuk syurga. InsyaAllah lah. Yang penting kita istiqamah. Jaga iman kita, beramal soleh. Istiqamah jaga semua. Walaupun banyak cabaran pada zaman kita ni, zaman fitnah dahsyat, banyak dugaan, banyak macam-macam yang kita terpaksa hadapi. Jadi kita bertahanlah. Jaga iman kita, jaga amal soleh kita. Jangan kita berputus asa, jangan kita ni orang kata terhenti di tengah perjalanan. Jangan. Mari kita teruskan usaha kita, meningkatkan iman kita lagi kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta sentiasa pada Allah, minta sentiasa pada Allah nak masuk syurga, iaitu syurga firdaus. Syurga yang tertinggi yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Mintalah pada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tengok saya nak uraian ni panjang pula, masa tak sempat. Baik, saya nak tengok surah. Kita tengok surah ni lah, surah An-Naba. Surah An-Naba ni para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah jelaskan tentang apa? Tentang nikmat syurga itu. Apakah di antara nikmat syurga itu? Surah An-Naba ni. An-Naba ni satu surah yang terkenal lah, juzuk 30. Dipanggil juzuk Ammah. Ayat berapa? Ayat 31 sehinggalah pada ayat yang ke 36. Baik. Ayat 31 hingga ayat 36 surah An-Naba juzuk 30. Surah pertama dan surah yang pertama dan juzuk 30 dipanggil surah juzuk Ammah. Baik, firman Allah,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Baik, ini ayat 31 sampai ayat 37. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga tempat mereka beroleh apa yang mereka ingini. Tu. Mereka akan beroleh taman-taman bunga dan kebun-kebun buah-buahan, terutama anggur. Dan perawan-perawan yang sebaya umurnya, serta piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Mereka tidak mendengar di dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tiada pula perkataan dusta. Tu. Sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikannya. Itu antara bentuk nikmat syurga. Kata Allah, syurga ni untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa pada Allah. Kita lah. Orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala ni, kata Allah, dia akan dapat kejayaan yang sebenar. Kebahagiaan yang sebenar, kemenangan yang sebenar, iaitu dimasukkan ke syurga. Jadi pasal itu, kekalkan ketakwaan kita pada Allah. Bila saja masuk syurga, kata Allah, apa yang mereka dapat? Di antara nikmat syurga itu, kata Allah, adanya taman-taman bunga, kebun-kebun buah-buahan, anggur, sebagainya. Tu muslimin dan muslimat. Itulah nak kata hebat. Adanya taman-taman bunga, kebun-kebun buah-buahan. Ni bukan cerita kebun buah-buahan macam kat dunia ni, bukan. Nabi dah kata dari Sahih Bukhari. Nikmat syurga ni tak terbayang dengan penglihatan kita, tak terbayang dengan apa orang kata, dengan perasaan kita, dengan hati kita, bahkan tak terbayang dengan telinga kita, tak boleh. Memang tak sampai punya, kita bayang tara mana pun tak sampai. Yang kita bayang tu bukan syurga. Syurga lagi hebat. Orang kata apa? Beyond expectation. Tu dia. Maknanya lebih hebat kan. Kita bayang tara mana pun hebat, itu bukan syurga. Sebab Nabi kata tak boleh nak bayang benda tu. Pasal hebat sangat nikmat syurga itu. Jadi bila Allah kata pada ayat ni, kebun-kebun bunga, apa buah-buahan, sebagainya, bukan macam kebun di sini, bukan macam taman bunga di sini, bukan. Kita hari ni tengok taman bunga kat sini pun, oh cantik dah kan. Orang selalu pergi, suka mana? Pergi Belanda kan. Pergi Belanda tengok apa, taman tulip kan, bunga tulip dia kan. Tak cantik kan, cantik sungguh-sungguh kan, Masya Allah kan. Kita tengok pun damai je rasa, pasal cantik sangat kan. Itulah ciptaan Allah, subhanallah, cantik. Tu muslimin dan muslimat. Tapi nak kata cantik tara mana pun tetap jauh dengan syurga, jauh. Tak nak bayang lah mana muslimin dan muslimat. Sebab tu hari ni tengok orang kita hari ni di bandar lah, terutamanya yang orang kata yang tension dengan kerja, dengan jam kan. Jadi mereka nak cari ni, hari cuti cari taman. Sampai hari ni orang buat rumah pun, kalau tengok iklan-iklan rumah kan, iklan rumah baru, kawasan rumah baru kan, ada, dia kata rumah dalam taman. Tu dia. Dia kata rumah ibarat resort. Tu. Ni sekarang yang rumah yang dia buat ni, mahal-mahal, mahal gila lah orang kata, juta-juta kan. Tapi nak kata, buat keadaan macam tu, pasal apa? Pasal manusia perlukan benda tu. Manusia perlukan benda tu pasal dalam keadaan yang tertekan pada hari ini. Jadi maknanya bila dekat dunia pun kita rasa cantik dah, lebih lagi di syurga nanti. Allah kata taman syurga, bunga-bunga, buah-buahan yang cukup banyak. Dan kemudiannya kata Allah, termasuk antara nikmat syurga itu, kata Allah, iaitulah disediakan perawan-perawan. Maknanya bidadari kan, bagi isteri yang solehah, diberinya suami yang soleh, yang terus membahagiakan. Itulah membahagiakan. Maknanya di syurga tidak ada istilah susah, payah, tu tidak ada. Kita kat dunia ni bila mendirikan rumah tangga memang banyak ujian kan, ada berlaku perbalahan, ada berlaku pertengkaran, ada berlaku pergaduhan. Tu biasalah dalam rumah tangga kan. Kita dengar lagu P. Ramlee kata apa? P. Ramlee kata apa? Apa lagu dia?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok Zain. Tu lagu apa Piramli? Alah, mesti tahu kan? Sedangkan lidah lagi tergigit. Sedangkan lidah pun tergigit. Nyapi digigit lidah tu buat apa? Begitulah. Jadi muslimin dan muslimat, itulah dia nak kata, macam itulah suami isteri, keluarga, ada saja ujian-ujian dia, ujian anak sebagainya, ada saja. Jadi di syurga nanti tak ada dah benda tu. Nikmat saja. Tu. Kemudian kata Allah antara nikmat apa dia? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Syurga ni kata Allah tak dengar dah perkataan yang sia-sia. Perkataan lara, perkataan yang tak elok, perkataan dusta tak ada. Maknanya aman. Muslimin dan muslimat dekat dunia ni banyak cakap-cakap tak elok yang kita sakit hati. Yang memberi bekas pada hati kita. Orang cakap, orang tikam belakang kita, orang maki kita, orang mengumpat kita, orang fitnah kita. Ini cakap-cakap ni boleh memberi kita tekanan tau, tekanan. Orang jadi kemurungan pasal cakap-cakap orang. Tu kata cakap-cakap dunia ni Masya Allah teruk. Tu. Nak lagi kalau orang yang cakap belakang kita ni orang yang kita sayang, orang yang kita hormat, orang yang kita adik-beradik, orang yang kita tolong kan. Tiba-tiba di belakang kita dia maki kita. Macam tu. Kita dapat tahu, kita pun sedih. Tu. Memang sedih nak kata lidah tu dahsyat. Dunia sekarang ni, lidah dahsyat. Boleh menyebabkan kita sedih dan sebagainya. Jadi para muslimin dan muslimat, tapi Allah kata, bila kata masuk syurga saja, dah tak dengar semua tu. Yang kata perkataan lara, yang kata perkataan dusta, langsung tak ada. Mana yang dengar dekat syurga, hanya benda yang menyeronokkan saja. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Tu dengar tak suara? Dengar tak? Tu dah dengar dah tu. Tu Ustaz Aris Farhan dah mari. Jadi depa tu dengar depa selawat kan, dengar tak? Jadi depa selawat dulu. Nak start kuliah lah ni, lagu 9 dah pun. Tu muslimin dan muslimat. Jadi insya-Allah jangan nak sebut tadi, itulah dia. Maknanya nikmat syurga nanti macam tu. Masuk di syurga je, perkataan-perkataan yang menggembirakan, cakap-cakap yang menyeronokkan, cakap-cakap yang mengamankan. Sebab tu pada hari ni, tengok dekat dunia hari ni, orang yang pandai bercakap ni, motivator ni, sangat laku. Sebab mereka pandai bercakap kan, cakap mereka ni mendamaikan. Sebab orang hari ni selalu tertekan. Mereka perlukan perkataan yang baik untuk diri mereka, untuk mereka menenangkan jiwa. Betul tak? Itu tengok kadang-kadang untuk orang yang pandai bercakap ni, motivator ni bayaran tinggi-tinggi. Orang bayar. Sanggup bayar. Pasal nak dengar dia cakap tu. Cakap itu orang kata boleh melembutkan hati. Tu. Kita ni tension dengar dia cakap. Lega hati. Tu. Muslimin dan muslimat macam kita dengar Ustaz dia Ustaz Wadi Anwar tengok kan. Dia cakap simple je. Tapi mendamaikan. Mendamaikan, kita pun seronok kan. Kita pun tertekan ni dengan ceramah dia. Alhamdulillah lega kita. Nak kata kita perlukan benda tu kat dunia. Tapi di syurga nanti kata Allah memang 100% cakap-cakap yang sedap. Yang mendamaikan kita dan terhindar sama sekali perkataan-perkataan yang buruk. Jadi kata Allah jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Ini semuanya kata Allah sebagai balasan dari Tuhanmu. Allah bagi balasan pada orang beriman beramal soleh kat dunia susah payah ni. Maka di akhirat Allah bagi syurga. Kurniaan Allah kepada kita yang amat besar. Jadi muslimin dan muslimat, saya mohon maaf lah yang tadi sebut tadi. Sebab saya sekarang berada di Pondok Pewaris, Perda Gedangsa. Pukul 9 ni saya kena start kuliah pula dekat sebelah. Tu muslimin dan muslimat. Nak join ke kuliah ni? Kau nak join tak payahlah tutup link ni. Kalau nak join, tak nak join tak apa, saya tutup lah. Saya keluar daripada ni lah, daripada link ni. Admin bagi tak? Ustaz? Ina nak Tak dengar? Saya tak dengar. Share je Ustaz, share. Share? Boleh je, boleh. Biar je. Kalau nak ikut terus, saya tak keluar daripada link ni. Tu tak payah keluar. Apa nanti kita off record dulu yang ni. Okay. Jadi
Jadi saya akan pasang nanti, saya akan pasang mic. Bila saya pasang mic ni, saya tak akan dengar lah orang bercakap. Okay, faham Bila saya pasang mic ni, bila saya pasang mic ni, kalau ada orang bercakap saya tak dengar. Okay, jadi saya tutup terus untuk kuliah kita pagi ni. InsyaAllah, jadi kuliah Ramadan kita tangguh jadi kalau tangguh kita sambung lepas Ramadan lah. Tapi kalau sekiranya nak buat kuliah lagi bulan Ramadan, beritahu saja insyaAllah. Kita boleh ajak lah macam mana sekalipun insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah saya tutup terus Kita tangguh atas kafarah dan suratul Asr. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau saya baca Ustaz? Ramadan Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya pasang. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Maaf zahir batin. Saya sahabat-sahabat. Assalamualaikum. InsyaAllah. Selamat berpuasa. Salam. Jumpa lagi insyaAllah. Sahabat. Zahir batin. Sama-sama. Selamat menyambut Ramadan Karim. Amin. Amin. Selamat berpuasa Ustaz. Sama-sama. Selamat puasa. Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang tak ada apa hal boleh sambung dengar Ustaz kuliah Ustaz. Kita tak tutup link lah. Dengan repost selawat dulu. Lelaki, jemaah lelaki ke Ustaz? Tak, ramai muslimat ramai. Oh, muslimat. Yang tu ramai Ustaz dia punya pembimbing. Dia pondok warga emas. Ustaz, tajuk apa kuliah pagi ni Ustaz? Saya umum je lah sebab nak masuk Ramadan ni. Mungkin saya sebut sikit pasal Ramadan aku. Doa-doa ke apa. Saya fikir nak ajar doa lah pagi ni. Elok tu dengar para jemaah Gema Nur Iman boleh join sekali insyaAllah. Kita kutip pula ilmu daripada kuliah bersama dengan warga masya-Allah. Ustaz, tempat tu dia bayar ke swasta ke apa ni? Tak, dia free je. Oh ya ke? Dia mana datang macam biasa lah. Orang bukan tidur di situ lah, maknanya dia orang datang ke situ. Bukan menginap lah. Tak ada tempat penginapan, cuma sediakan tempat untuk berkuliah lah, untuk mengaji. Dia kalau nak penginapan, yang satu lagi pondok dekat Kalompang. Dekat Kalompang tu dia ada penginapan lah. Ustaz, mana boleh lah arrange kalau jemaah JNI pergi untuk satu hari berkuliah kat sana? Boleh insyaAllah. Masya-Allah. Buat rombongan, kita buat rombongan. Tukar venue lah kurang-kurangnya kita ni kan. Buat kuliah live lepas raya. Siapa mungkin kita buat nanti, siapa nak join, okey naik bas kita pergi sana. Ataupun mana-mana yang dekat-dekat boleh pergi sendiri kan. Nak JNI ni kat mana sebenarnya? Gema Nur Iman di Seri Kembangan, Selangor. Seri Kembangan. Zainul dekat mana? Zaini dekat mana? Saya nilai Seri Kembangan tak mana saya tak tahu. Dekat Saya tak dengar suara lah tau.